Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua yang hadir ke kuliah hari ini. Kuliah hari ini akan membincangkan topik pertama bagi kursus penghayatan etika dan peradaban. Pengenalan penghayatan etika dan peradaban dalam acuan Malaysia. Mari kita baca dan dengar dan hayati sinopsis bagi topik pertama ini. Di antaranya, etika dan peradaban penting dalam sesebuah masyarakat. Namun, tahap penghayatannya berbeza dan dipengaruhi oleh perkembangan sejarah, struktur sosial dan biografi masyarakat berkenaan. Penghayatan etika dan peradaban di Malaysia boleh dihuraikan dan difahami mengikut acuan Malaysia berdasarkan susur masa evolusi sejarahnya, iaitu pra-kolonial, kolonial dan pasca-kolonial. Gabungan kedua-dua bentuk etika, tradisional dan moden tersebut telah tergarap pada era pasca-kolonial yang pula tersulam dalam acuan Malaysia. Penekanan pada penghayatan terfokus terhadap idea, proses dan praktis etika dan peranan masyarakat Malaysia dulu dan sekarang. Inilah kekuatan khusus penghayatan etika dan peradaban. Mari kita lihat sinopsis ini dalam bentuk lain yang boleh membantu kita memahami fokus topik ini. Kita tahu bahawa etika dan peradaban yang penting dalam sesebuah masyarakat. Namun, tahap penghayatannya berbeza-beza antara kita kerana kita dipengaruhi oleh perkembangan sejarah, struktur sosial dan biografi kita. Penghayatan etika dan peradaban di Malaysia boleh dihuraikan dan difahami mengikut acuan Malaysia. Berdasarkan susur masa evolusi sejarah negara ini, iaitu zaman pra-kolonial, kolonial dan pasca-kolonial. Dalam topik ini, kita meletakkan objektif bahawa saudara dan saudari akan dapat menghuraikan alat analisis yang akan dibincangkan guna untuk memikir, menganalisis dan menghayati etika dan peradaban negara kita. Selepas mengikuti kuliah topik ini, kita berharap agar anda semua akan memahami apa yang dikatakan sebagai alat analisis untuk memahami etika dan peradaban. Anda akan dapat menganalisis dan menghayati etika dan peradaban berdasarkan alat analisis untuk memahami masyarakat yang dikemukakan oleh C. Wright Mills dipanggil sociological imagination, yang terdiri daripada 3 komponen penting iaitu sejarah, struktur sosial dan biografi, iaitu masyarakat, negara dan pasaran. Berikut adalah kandungan topik pertama. Yang pertama, pengenalan etika dan peradaban. Yang kedua, susur masa etika dan peradaban berdasarkan pra-kolonial, kolonial dan pasca-kolonial. Kerangka menganalisis etika dan peradaban acuan Malaysia melalui sejarah, struktur sosial dan biografi. Penghayatan etika dan peradaban mengikut peringkat individu, keluarga, komuniti dan masyarakat. Penghayatan etika dan peradaban mengikut konteks masyarakat, negara dan pasaran. Okey, bagi tajuk yang pertama, pengenalan etika dan peradaban. Kenapa etika dan peradaban itu penting pada diri kita? Sebagai seorang manusia, kita lahir, membesar dan menjalani kehidupan melalui pembelajaran tidak formal dan formal. Sebagai seorang manusia, kita lahir, membesar dan menjalani kehidupan melalui pembelajaran tidak formal dan formal. Manusia dijadikan Tuhan dengan keupayaan belajar dengan berbagai cara, mendengar, melihat, berfikir, dan akhirnya dizahirkan dalam tingkah laku bagi menjalani kehidupan setiap hari-hari dari lahir hinggalah kita meninggal dunia. Menguasai etika dan menghayati peradaban bermakna penting bagi kita untuk belajar, mendengar, melihat, berfikir dan bertingkah laku
sebagai seorang manusia yang baik. Justru menghayati etika dan peradaban dalam negara kita ini dapat menjadikan kita kenal asal-usul adab, adat istiadat dan adat resam kita, etnik dan masyarakat asal di Malaysia yang telah diwarisi dari generasi terdahulu, menghayati etika dan peradaban yang kita sulam dan adaptasi dari wilayah alam Melayu yang lain dan zaman kolonial yang dilalui oleh negara kita. Seterusnya kita akan melihat beberapa konsep yang mungkin kita pernah dengar atau tidak pernah dengar, iaitu adab, adat istiadat, adat resam, etika, etos dan etiket. Biasanya kita akan membuat carian istilah dalam kamus jika kita ingin melihat maknanya dengan tepat. Adat resam pula ialah adat, tertib dan tata cara yang menjadi kebiasaan sesuatu etnik dalam negara kita. Etnik Melayu, Cina, India, Sikh, Siam, Bumiputera, Sabah dan Sarawak semuanya mempunyai adat resam masing-masing. Memahami, menguasai dan menghayati adat resam kita adalah satu kemestian supaya kita dapat menjalani kehidupan dalam komuniti etnik kita dengan baik. Memahami adat resam etnik lain juga adalah baik supaya kita dapat menghormati dan menjaga hubungan antara individu, keluarga dan komuniti dengan baik. Apatah lagi kita tidak boleh mengelak diri daripada berurusan setiap hari dengan semua komuniti dalam negara ini. Adat istiadat. Adat istiadat adalah bentuk peraturan yang diikuti dengan tertib dan cermat. Biasanya diamalkan dalam majlis-majlis rasmi yang melibatkan susun atur protokol yang tinggi. Dalamnya terangkum langkah demi langkah yang melambangkan bahawa negara kita ini sebenarnya mempunyai peradaban yang tersendiri yang diwarisi dan perlu dihormati oleh semua pihak, sama ada kita yang lahir di sini, tinggal tetap dan membesar atau pihak yang datang bekerja di negara ini. Etika, etos dan etiket sebenarnya masih merujuk kepada konsep yang sama berkaitan adab, adat istiadat dan adat resam. Cuma istilah ini datang dan dibawa oleh kolonial dan kekal dalam zaman pasca kolonial atau zaman moden ini. Seringkali istilah-istilah ini digunakan dalam konteks organisasi atau institusi. Etos adalah istilah untuk menunjukkan ciri atau sesuatu bangsa. Di dalamnya terkandung identiti dan jati diri seseorang. Di Malaysia, konsep etos bangsa adalah konsep yang menjelaskan mengenai etos nasional bangsa Malaysia. Konsep ini telah diungkap secara jelas dalam ucapan Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam tahun 1992 untuk menunjukkan ciri-ciri bangsa Malaysia yang bersatu menjelang tahun 2020. Etiket. Etiket adalah istilah moden seumpama adat istiadat. Kini konsep ini sering digunakan dalam konteks organisasi atau institusi untuk menunjukkan tata cara peraturan berkaitan protokol dan etiket sosial dalam majlis. Yang kedua, susun masa etika dan peradaban berdasarkan pra-kolonial, kolonial dan pasca-kolonial. Kita perlu meneliti susun masa bagi melihat bagaimana konsep adab, adat istiadat
adat resam, etika, etos dan etiket ini wujud dalam peradaban kita. Konsep adab, adat istiadat dan adat resam telah ada dalam masyarakat di tanah Melayu. Kesemua konsep etika tradisional ini diamalkan dalam kepulauan, wilayah atau habitat alam Melayu. Zaman prakolonial adalah zaman sebelum negara ini dijajah oleh kolonial Eropah. Sebelum kedatangan penjajah Eropah iaitu prakolonial, orang Melayu telah mengamalkan adab sopan yang tinggi, berjalan menundukkan sedikit tubuh badan apabila lalu di hadapan orang lebih tua, menundukkan sedikit tubuh ketika berjabat tangan dengan orang lebih tua adalah di antara adab sopan yang telah diamalkan sejak sekian lama. Zaman kolonial di mana banyak negara dijajah oleh orang Eropah termasuklah negara kita. Kolonial membawa adab resam mereka yang kita selalu sebut sebagai etika, etos dan etiket yang mereka hayati dalam kehidupan mereka dan mereka laksanakan dalam urusan pemerintahan mereka. Kini zaman pasca kolonial telah mengekalkan kita dengan etika dan peradaban tradisional dan bercampur. Variasi ini ditambah bukan sahaja hasil tinggalan kolonial tetapi dikembang luas dengan globalisasi teknologi ICT. Adab, adat, etika, etos dan etiket kita telah bercampur baur sehingga mengubah identiti dan jati diri kita dalam keadaan, suasana, tindakan dan tingkah laku berbeza-beza. Okey, yang ketiga, kerangka menganalisis etika dan peradaban acuan Malaysia melalui sejarah, struktur sosial dan biografi. Kerangka menganalisis etika dan peradaban acuan Malaysia melalui sejarah, struktur sosial dan biografi. Sarjana sosiologi bernama C. Wright Mill telah mengemukakan idea beliau untuk memahami masyarakat melalui konsep imajinisasi sosiologikal iaitu penelitian berdasarkan 3 komponen penting iaitu sejarah, struktur sosial dan biografi. Struktur sosial dari segi bahasa ialah sistem sosial, manakala dari segi sosiologi adalah hubungan yang dibina dan terjalin dalam sesebuah masyarakat yang berfungsi untuk menggerakkan dinamika masyarakat. Kita tentulah mempunyai tahap penghayatan berbeza-beza mengenai etika dan peradaban di Malaysia berdasarkan struktur sosial kita. Struktur sosial ini melibatkan komuniti dan sistem sekeliling sama ada tak formal atau formal di mana kita tinggal. Kita dibesarkan, kita bersekolah dan kita bekerja. Memahami lapisan-lapisan struktur sosial kita akan membolehkan kita menghayati etika dan peradaban kita telah terbina dan sedang berlangsung dalam negara kita. Biografi dari segi bahasa ialah riwayat atau kisah hidup seseorang. Dari segi sosiologi, biografi adalah fenomena struktur sosial dan proses sejarah yang mencorakkan pengalaman individu, keluarga, komuniti dalam masyarakat dan sebaliknya. Boleh pula mencorakkan struktur sosial dan proses sejarah. Individu, keluarga, komuniti adalah struktur sosial asas sebuah masyarakat. Kita boleh meneliti etika yang telah terbina dalam diri kita, etika dalam keluarga kita, dan etika dalam komuniti.
Biografi negara kita akhirnya akan dilihat berdasarkan faktor masyarakat, negara dan pasaran. Biografi masyarakat yang beretika dan mempunyai peradaban yang baik akan membentuk dan meletakkan negara dalam kedudukan yang baik serta dihormati. Bagus sebuah negara adalah kerana keadaan masyarakatnya mempunyai peradaban tinggi yang mencorak pemerintahan dan kehidupan yang hebat sekarang dan untuk masa depan. Biografi negara yang baik akan membolehkan hal perekonomian melibatkan pasaran berkembang pesat. Hal ini boleh diteliti, difikir dan dibincangkan bersama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.